Penggunaan isotop sebenarnya adalah luas. Okey, isotop dalam bentuk radioisotop sebenarnya banyak digunakan di sekeliling kita. Radioisotop ialah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran berbahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. Radioisotop banyak digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan juga penyelidikan. Okey, mari kita lihat kegunaan isotop dalam bidang perubatan. Sebagai contoh, kobalt 60, sinar gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Natrium 24 pula digunakan untuk mengesan salur darah tersumbat. Iodin 131 pula digunakan untuk mengesan kadar serapan iodin oleh kelenjar tiroid dan digunakan bagi merawat penyakit tiroid. Okey, kita lihat kegunaan dalam teknologi makanan. Sebagai contoh adalah kobalt 60. Sinar gamma daripada kobalt 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan itu. Dalam bidang pertanian pula, fosforus 32 disuntik ke dalam tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Manakala karbon 14 pula digunakan untuk mengkaji lintasan karbon dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan. Dalam bidang ekologi dan geologi seperti mana di awal video tadi, karbon 14 digunakan untuk mengkaji usia artefak purba. Dalam bidang industri kertas pula, amerisium 241 digunakan untuk pengukuran ketebalan kerajang dan kertas semasa pengeluaran. Dalam bidang industri, natrium 24 digunakan untuk mengesan kebocoran paip di bawah tanah. Dan yang terakhir dalam bidang penjanaan tenaga elektrik iaitu uranium 235 digunakan untuk menjana tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Nyatakan definisi bagi isotop. Jawapannya ialah isotop ialah dua atau lebih atom unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Soalan yang kedua, berdasarkan rajah di bawah, atom yang manakah isotop? Jawapannya adalah atom S dan juga atom M. Kerana atom S dan atom M mempunyai bilangan proton yang sama iaitu 2, tetapi bilangan neutron yang tidak sama iaitu atom S mempunyai 3 neutron manakala atom M hanya mempunyai 2 neutron sahaja. Soalan yang ketiga adalah, satu atom mempunyai 8 proton, 8 neutron dan juga 8 elektron. Apakah nombor nukleon atom tersebut? Jawapannya adalah, nombor nukleon adalah bilangan proton dan bilangan neutron. Jadi, 8 ditambah 8 bersamaan dengan E16. So, nombor nukleonnya adalah E16. Soalan yang keempat adalah, apakah kegunaan isotop dalam bidang arkeologi? Jawapannya adalah, karbon 14 digunakan untuk mengkaji usia artefak purba. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah pun faham berkaitan dengan isotop serta kegunaannya. Jika murid-murid mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah bertanya di bahagian komen di bawah ataupun boleh bertanya pada guru di sekolah nanti dan juga boleh rujuk buku teks. Okey, semoga kita akan berjumpa lagi untuk video akan datang. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Noraini. Okey, bye-bye. Semasa kamu di tingkatan 1 iaitu struktur atom. Atom terdiri daripada nukleus yang mengandungi proton yang bercas positif dan neutron yang tidak bercas dan dikelilingi oleh elektron yang bercas negatif. Sekarang mari kita lihat apa itu isotop. Perkataan isotop berasal daripada perkataan Yunani isos yang bermaksud sama dan topos yang bermaksud tempat. Perkataan ini bermaksud isotop bagi suatu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Jadi, apa itu isotop? Isotop ialah dua atau lebih atom unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza.
Sebelum kita lihat contoh bagi isotop, mari kita lihat apa itu nombor nukleon. Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom. Atau formulanya adalah seperti ini. Nombor nukleon adalah proton tambah neutron.